Hai, apa khabar semua? Bertemu lagi kita pada hari ini untuk meneruskan pembelajaran. Kita akan sambung pembelajaran kita pada hari ini untuk tajuk elektronik. Apa yang kita akan pelajari pada hari ini? Hari ini kita akan mempelajari cara menghasilkan lakaran reka bentuk litar elektronik. Mari kita saksikan. Sebelum kita belajar melukis, kita harus tahu komponen, peranti dan bahan yang digunakan dalam papan litar elektronik. Di sini cikgu lampirkan beberapa komponen, simbol dan fungsinya. Yang pertama adalah komponen perintang tetap, berfungsi mengawal dan menghadkan arus elektrik. Yang kedua LED, mengeluarkan cahaya. Ketiga adalah pembas, menghasilkan bunyi. Empat adalah suis tekan tutup, menyambung dan memutuskan litar. Suis mikro, menyambung dan memutuskan litar. Penderia pergerakan, mengesan pergerakan yang dihasilkan oleh manusia dan haiwan. Dan yang terakhir adalah motor arus terus, berputar apabila arus elektrik melaluinya. Di sini cikgu tunjukkan salah satu contoh pin mikro pengawal dan fungsinya. Untuk gambar yang lebih jelas, kamu boleh rujuk buku teks kamu muka surat 91. Pin mikro pengawal ada sebanyak 28 pin dan setiap pin mempunyai fungsinya yang tersendiri. Kamu boleh lihat dalam jadual 2.4.2 di mana pin-pin itu adalah pin reset, VDD, VSS, N1 sehingga 5, dot 1 sehingga 6 dan DIN 1 sehingga 4 dan setiap pin ini mempunyai fungsinya masing-masing. Ini pula adalah contoh pin mikro pengawal dari Arduino Uno. Ia mempunyai 28 kaki dan setiap kakinya mempunyai fungsinya yang tersendiri. Apa pula perbezaan dengan mikro pengawal tadi? Perbezaan adalah kedudukan kaki, tapi fungsinya adalah hampir sama. Mari kita lihat pin-pin yang ada di mikro pengawal ini. Sebagai contoh, GND, VCC, 0 sehingga 13 di mana pin ini adalah untuk output digital dan input digital dan A0 sehingga A15 ini adalah untuk sambungan kepada peranti input analog pada mikro pengawal. Seterusnya kita akan menghasilkan lakaran reka bentuk litar elektronik. Kenapa kena hasilkan lakaran? Tujuan lakaran ini adalah untuk memudahkan idea difahami dan sebanyak dua jenis lakaran yang perlu digunakan, iaitu yang pertama adalah lakaran gambar rajah blok dan yang kedua adalah lakaran reka bentuk litar skematik. Apakah itu lakaran gambar rajah blok? Lakaran gambar rajah blok adalah lakaran yang mewakili suatu sistem yang dibina. Gambar rajah blok menerangkan secara ringkas tentang cara sistem beroperasi. Manakala lakaran reka bentuk litar skematik pula adalah lakaran yang menggunakan simbol komponen yang telah ditetapkan. Lakaran ini menunjukkan aliran kendalian suatu litar elektronik. Kamu boleh rujuk buku teks pada muka surat 89 untuk keterangan yang lebih. Sekiranya soalan diberi begini, hasilkan lakaran gambar rajah blok pengoperasian diod pemancar cahaya atau LED berkelip dan lakarkan reka bentuk litar skematik. Apakah yang perlu kamu buat? Langkah pertama, bina gambar rajah blok pengoperasian diod pemancar cahaya LED. Dalam gambar rajah blok terdiri daripada input, proses dan output dan terdiri daripada bekalan kuasa 12 volt. Tuliskan bekalan kuasa 12 volt. Baik, apakah itu input? Input kita telah pelajari pada pembelajaran lepas, iaitu terdapat dua input digital dan analog. Di mana katakanlah di sini cikgu menggunakan suis tekan tutup sebagai input. Di mana suis tekan tutup, apabila kita menekan suis, LED akan menyala dan apabila kita lepaskan suis, LED akan tertutup. Oleh itu, kita tulis di sini adalah input suis tekan tutup. Apakah itu proses? Proses adalah mikro pengawal. Tuliskan mikro pengawal. Apa pula output?
Daripada soalan, output adalah LED yang berkelip. Oleh itu, bahagian output kamu tuliskan dengan LED. Langkah kedua, kita nak melukis litar skematik. Lukiskan dahulu mikro pengawal. Mikro pengawal yang dilukis adalah contoh mikro pengawal magnetic code. Terdapat 28 kaki dan setiap kakinya mempunyai fungsi yang tersendiri. Lihat di sini kaki DIN1 sehingga DIN4. Fungsinya adalah untuk menyambungkan peranti input digital yang terdapat pada papan elektronik mikro pengawal. Manakala kaki DOUT1 sehingga DOUT5, kaki ini berfungsi untuk menyambungkan kepada peranti output digital pada papan litar. Oleh itu, kita rujuk semula gambar rajah blok. Dalam gambar rajah blok terdiri daripada input iaitu switch tekan tutup, proses adalah mikro pengawal dan output adalah LED. Kita sudah mempunyai mikro pengawal sebagai proses. Apakah input dan apa pula output? Mari kita sama-sama lukis sekarang. Baik, bahagian input terdiri daripada switch tekan tutup. Kaki yang sesuai untuk menyambungkan peranti input digital adalah DIN1, DIN2, DIN3 dan DIN4. Oleh itu, cikgu menggunakan DIN2 sebagai contoh. Okey, mari kita lukiskan. Yang pertama, sambungkan kaki DIN2 ke perintang tetap. Ini adalah simbol perintang tetap. Tuliskan nilai perintang tetap. Kenapa perlu letaknya perintang tetap? Ini adalah untuk mengawal aliran arus supaya komponen tidak rosak. Kemudian kaki perintang tetap disambungkan ke switch tekan tutup. Lukiskan simbol switch tekan tutup dan kaki lagi satu disambungkan kepada sumber. Ini adalah simbol switch tekan tutup dan di hujungnya disambungkan kepada GND. GND bermaksud ground. Tuliskan switch tekan tutup di sini. Oleh itu, litar input kita telah siap. Ini adalah litar input. Baik, kita beralih kepada litar output pula. Kaki yang sesuai untuk sambungkan litar output adalah daripada DOUT1, 2, 3, 4, 5 dan juga 6. Oleh itu, cikgu menggunakan DOUT4. Kamu juga boleh gunakan 1, 2, 3, tak jadi masalah. Dan cikgu cuba sambungkan. Yang pertama, sambungkan dengan perintang tetap. Lukiskan simbol perintang tetap. Sama dengan litar input, perintang tetap digunakan untuk mengawal arus elektrik. Kemudian kaki perintang disambungkan kepada positif LED. Ini positif LED. Simbol LED. Okey. Dan bahagian negatif LED disambungkan ke GND yang bermaksud ground. Labelkan dia. Dan kita telah selesai melukis litar output. Baik, tadi cikgu beri contoh mikro pengawal daripada magnetic code. Ini pula adalah mikro pengawal jenis Arduino Uno yang kita akan gunakan di sekolah nanti. Kaki mikro pengawal ini juga mempunyai 28 kaki di mana setiap kakinya adanya fungsi yang tersendiri. Kaki PD0 sehingga PD13, PD0 pin digital 0 sehingga pin digital 13 adalah bersesuaian untuk menyambungkan peranti input digital dan peranti output digital, dan GND bermaksud ground. Mari kita mula melukis litar skematik ini sekarang. Bermula dengan litar input. Kaki mikro pengawal yang sesuai digunakan adalah daripada PD0 sehingga PD13. Oleh itu, cikgu menggunakan PD3 untuk membuat sambungan. Mari kita lukis. Yang pertama, sambungkan kaki PD3 kepada perintang tetap. Lukiskan simbol perintang
Di sini cikgu menggunakan perintah tetap 10 k ohm. Kemudian sambungkan kepada switch tekan tutup. Lukiskan simbol switch tekan tutup. Kaki seterusnya disambungkan kepada sumber 5 volt. Tuliskan di sini switch tekan tutup. Dan kaki lagi satu disambungkan kepada GND. Okey, ini kita telah hasilkan litar input. Tuliskan litar input. Bahagian input telah selesai. Kemudian bahagian proses adalah mikropengawal itu sendiri. Seterusnya kita pergi kepada bahagian output. Bahagian output cikgu menggunakan PD12, pin digital 12. Iaitu yang pertama, kita buat penyambungan kaki ke perintah tetap. Cikgu menggunakan perintah tetap 1 kilo ohm. Kemudian sambungkan ke terminal positif LED. Lukiskan simbol LED, tuliskan LED. Ini adalah terminal positif dan terminal negatif LED teruskan disambungkan ke GND. Tuliskan GND bermaksud ground dan labelkan dengan litar output. Okey, ini adalah litar output yang telah kamu hasilkan. Inilah rupa lakaran reka bentuk litar skematik bagi diod pemancar cahaya. Seterusnya kita pergi kepada langkah ketiga. Kamu perlu sediakan jadual keperluan projek reka bentuk litar elektronik diod pemancar cahaya LED tadi, di mana kamu perlu merujuk lakaran litar skematik yang telah kita siapkan tadi. Apa yang perlu ada pada jadual? Jadual perlu mempunyai komponen, kuantiti, simbol dan fungsi. Sebagai contoh, komponen pertama yang kita gunakan tadi adalah switch tekan tutup. Dan berapakah kuantiti yang digunakan? Kuantiti yang digunakan adalah 1, tuliskan 1 dan lukis semula simbol bagi komponen tersebut. Apakah fungsi switch tekan tutup? Fungsi dia adalah untuk hantar isyarat dalam bentuk digital. Komponen yang kedua adalah papan litar elektronik. Berapakah kuantiti yang digunakan? Adalah 1. Simbolnya tiada. Fungsi dia adalah menghubungkan peranti ataupun komponen input dan output. Komponen yang kita gunakan yang ketiga adalah LED, di mana jumlah yang digunakan adalah 1. Simbol LED dan fungsi dia adalah untuk menyala apabila ada arus elektrik. Komponen yang ketiga adalah perintah tetap. 1 kilowatt, di mana kuantiti yang diguna adalah 1, simbol bagi perintah tetap dan fungsi dia adalah mengawal arus. Komponen yang seterusnya adalah perintah tetap 10 k ohm. Kuantiti adalah 1 dan simbol perintah adalah sama seperti perintah tetap 1 k ohm. Fungsinya adalah sama, mengawal arus. Dan yang terakhir adalah wayar. Wayar bersama soket female. Berapakah jumlah wayar yang digunakan? Jumlah wayar yang kita gunakan mungkin adalah 4. Mungkin simbol wayar begini, ataupun sekiranya kamu tidak mahu lukis simbol wayar pun tak apa. Dan fungsi wayar adalah untuk menyambung peranti ataupun komponen dengan
mikro pengawal. Oleh itu, telah lengkaplah jadual yang kita sediakan hari ini. Adakah kamu telah faham apa yang kita telah pelajari hari ini? Bagi menguji kefahaman kamu, cuba kamu lakarkan sebuah lakaran reka bentuk litar elektronik mengikut langkah-langkah yang telah ditunjukkan. Diberi, input adalah suis tekan buka, proses merupakan mikro pengawal, kamu boleh menggunakan mana-mana satu mikro pengawal yang telah cikgu ajar dan output adalah satu pembas dan satu LED. Selamat menjawab! Tamat sudah pembelajaran kita pada hari ini. Stay home, stay safe, love RBT. Bye!